Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pendengar dan juga para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam budiman. Alhamdulillah. Kali ini kita ada siri khas sempena Rabiul Awal, masya-Allah. Kita berkesempatan untuk bersiaran di 3 saluran Ustazah. Di Perkas TV, Perkas Radio dan juga Perkas Facebook. Masya-Allah. Sempena masuknya bulan Rabiul Awal ni Ustazah, okey, kita di pihak Perkas telah bercadang untuk menganjurkan edutainment. Kita nak share lah dengan kawan-kawan kita kat luar tu kan, apa yang istimewanya tentang Rabiul Awal. Jadi kawan-kawan di luar sana, bersama saya pada hari ini adalah Ustazah Nur Khadijah Ramli. Jadi saya tidak kesorangan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Fifi. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, kalau kita lihat sebenarnya kan Ustazah, apa tujuan kita datang untuk sama-sama dengan kawan-kawan kita di luar sana? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rahmatnya. Kita alhamdulillah dapat beberapa individu. Kita ingin membawa masyarakat daripada apa yang kita amalkan selalu di masjid-masjid, di rumah-rumah, iaitu membacakan kitab-kitab maulud. Ada yang sekarang ni yang popularnya ada yang kitab maulud Ad-Dibai, kitab maulud Aburda, dan sebagainya. Jadi kali ini apa yang Pergas ingin bawakan adalah bagaimana kita nak membawa daripada pembacaan kepada penghayatan kepada masyarakat. Kalau boleh kita nak apa yang kita baca kita dapat hayati, kita dapat selami agar kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan lebih berbekas di hati dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari insya-Allah. Masya Allah Ustazah punya intro tu dah cantik lah Ustazah. Dah syumul saya rasa. Kalau kita lihat tadi kawan-kawan, Ustazah Khadijah tu dia mention tentang Ad-Dibai dan juga Burda. Jadi Ustazah, sebenarnya kita ni sama-sama hari ni untuk 5 siri kita akan berlangsung daripada 7 hari bulan Oktober sampai 11 hari bulan Oktober. Masya Allah, untuk kita kongsi dengan kawan-kawan di luar tentang Maulid Ad-Dibai. Betul tak Ustazah? Ya, insya-Allah. InsyaAllah kita sama-sama. Jadi Ustazah, saya kan nak mula siri ni berdebar sebenarnya. Saya kena banyaklah baca. Saya rasa Ustazah pun Masya Allah lah. Dia tekan YouTube lah, tekan itulah kan Ustazah. Sama-sama Fi, insyaAllah. Kita ni pun bukannya nak katakan kita ahli dalam bahagian ni, tapi dengan niat kita sama-sama nak kongsi, sama-sama nak ingin mendalami kehidupan Rasul SAW. Dengan kita adakan program seperti ini, kita nak agar saya, Ustazah Fifi dan juga semua ahli kerja Pergas dan juga anda di luar sana yang mendengar dan melihat akan sama-sama dapat beroleh manfaat daripada apa yang ingin kami kongsikan bersama insya-Allah. Jadi Ustazah, dalam satu kitab ni Miftahul Malayu dikatakan bahawa sarjana-sarjana Islam telah menengahkan beberapa sumber bukti yang menunjukkan bahawa perkembangan Islam ni di alam Melayu adalah sumbangan daripada orang-orang Arab yang datang ke tanah Melayu ni. Masya Allah. Sebab kita lihat Ustazah, dari sudut manuskrip yang terhasil, ada unsur-unsur keagamaan. Contohnya perkembangan tentang Islam dan sebagainya. Dalam salah satu daripada manuskrip yang boleh saya kongsikan kat sini adalah Hikayat Pasai, Hikayat Raja-Raja Pasai. So kalau kita lihat kat sini menurut Said Naqib Al-Atas, apa yang dikatakan adalah dalam manuskrip terawal tu ada unsur-unsur, dah tak ada lagi unsur-unsur keagamaan Hindu dan sebagainya, tapi Masya Allah ada diselitkan tentang keagamaan Islam. Jadi kalau kita lihat di sini, datangnya orang-orang Arab ke tanah Melayu ni Ustazah, iaitu mostly adalah orang-orang Hadrami. Mereka bawa sekali dengan budaya-budaya mereka, seperti macam syair, zapin, Masya Allah lah. Dan juga kita tak tertinggal juga maulid. Jadi maulid, berzanji dan perayaan-perayaan lain lah, yang kira macam Hari Ashura pun ada juga. So kalau kita lihat kat sini Ustazah, sebenarnya kalau kita lihat maulid Dibai dan juga maulid berzanji ni telah masuk ke alam Nusantara
Nusantara ni pada tahun 13 pada kurun ke-13 Masihi. Masya Allah kan. Betul, lama betul. tu kita hidup ni sekarang dah 2021 kan Ustazah? Betul. Jadi kalau kita lihat tu dah lama sebenarnya budaya tu dah terserap kat dalam alam Nusantara ni. Jadi Ustazah, kalau saya nak tahu lebih lanjut lah Ustazah, mungkin Ustazah ada buat research sikit pasal bagaimana dia bermula, macam mana budaya kita pula dengan maulid. Dan mungkin Ustazah boleh kongsi sekali apa maksud maulid tu? Ya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Fifi. InsyaAllah sangat kita lihat bagaimana daripada Ustazah Fifi ceritakan bagaimana peniaga-peniaga, pedagang-pedagang Islam, mereka berdagang bukan hanya dengan mata melamatkan untuk mencari rezeki yang halal, namun mereka juga dengan misi berdakwah. Masya Allah. Jadi itulah juga kita sebagai masyarakat, walaupun apa pun kerjaya, kita selaku seorang Muslim, tapi kita mesti membudayakan sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah. Itulah dia matlamat kita untuk berdakwah di mana-mana saja, dan apa jua kita punya tag kita ke, doktor ke, nurse ke, sebagai jururawat ke dan sebagainya, kita semua ada bahagian yang untuk kita nak sampaikan kepada masyarakat. Baik, berkenaan tentang maulud tu jadi banyak orang mungkin kurang pendedahan sebenarnya maulud tu apakah dia punya consist of apa. Jadi seperti mana yang saya daripada kajian yang saya buat mengatakan bahawa maulud ini adalah majmu'atun minal kalimat tatakawwanu minal thalathah umur. Yang pertama, dalam maulud tu tidak lain tak bukan hanya nak as-sana' ala Allah, iaitu hingga setakat nak ingin memuji Allah Subhanahu Wa Taala, banyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis maulud. Yang kedua, sardun syai'un min siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya menyingkap sebahagian daripada sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke kenabiannya ataupun hingga kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maknanya kita ni sebagai nak refreshkan setiap kali kita nak diingatkan tentang inilah dia perjuangan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, merahmati masyarakat dengan kasih sayang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik Fifi, kalau kita nak cakap pula berkenaan bagaimana budaya masyarakat Singapura kita lah khususnya tentang keadaan maulud ni, saya adalah terbaca tentang sejarah perkembangan di Masjid Khadijah lah. Saya baca tentang apa yang pernah dibawa oleh bapa Ustaz Ali sekarang ini, ataupun iaitu namanya almarhum Haji Muhammad bin Ali, yang mana beliau telah menubuhkan satu pengajian namanya Cahaya Baru Taman Pengajian. Wah, Masya Allah. Itu tahun bila Ustazah? Iaitu pada tahun sekitar 1150-an. Wah, Masya Allah. Dan adalah maulud pertama yang beliau adakan adalah pada tahun tersebut. Di mana yang seperti mana sejarah yang saya baca, pada awalnya kalau waktu hari biasa dia akan buat macam kelas-kelas mengaji, kelas-kelas agama fardu ain. Tapi apabila di waktu hujung minggu, Sabtu Ahad, dia adakan, dia panggil anak-anak muridnya buat latihan khas baca maulud. Kemudian latihan syarahan, kemudian latihan nasyid, berqasidah, belajar gendang dan sebagainya. Jadi ini memupuk semangat mereka untuk pandai untuk berqasidah, bernasyid. Maka itulah dia tubuhkan bila setiap kali datangnya bulan Maulid, diadakan daripada hari pertama hingga 12 malam. Kira memang daripada satu Rabiul Awal tu lah. Ya, Masya Allah. Begitu juga kalau kita lihat dekat Masjid Ba'alwi juga. Ini adalah suatu amalan-amalan yang mana masyarakat kita ni telah didedahkan sejak daripada awal lagi. Cuba kalau Fi tanya mak-mak kita zaman kita, apakah kasidah ataupun yang mereka pandai nak baca, pastinya mereka akan jawab kasidah apa? Berzanji. Betul. Fi tahu tak macam mana bunyi berzanji? Dulu masa kecil-kecil tu memang selalu kalau ada orang kahwin ke apa kan, yang Fi tahu, Fi akan hadir duduk kat tepi, dengarlah makcik-makcik tu nyanyi-nyanyi. Tapi tak boleh catch sangat dia punya rhythm tu. Mungkin Ustazah ada pengalaman ke?
bukan nyanyi lah kita cakap berqasidah. Jadi cara sama juga Dijah pun masa sewaktu kecil dulu mak selalu ajak pergi bukan hanya belajar kelas mengaji tetapi kelas untuk baca qasidah berzanji ni. Jadi memang dari kecil tu macam terngiang-ngiang kat telinga antaranya yang Ana ingat rhythm dia Atirillahumma qabrahul karim. Jadi memang dia latih kita punya suara lah. Jadi maknanya mak-mak kita walau dengan dia berlatih baca berzanji ni mereka baca Quran pun sedap Fi. Masya-Allah, itulah dia. Ada lingguk dia. Ada lingguk dia, itulah yang macam memang baguslah kalau kita hidupkan semula bacaan-bacaan qasidah ni. Jadi mungkin apabila berlalunya zaman qasidah berzanji ni sudah agak pudar, kemudian digantikan sama sekarang ni dengan yang lebih popular iaitu qasidah Maulud Ad-Dibai dan juga qasidah Burda dan sebagainya. Betul, masya-Allah. Masya-Allah. Okey, jadi kalau kita lihat tentang Dibai ni kan Ustazah, rasa-rasa Ustazah kan, kenapa dinamakan Dibai Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya Ad-Dibai ni diambil, dia actually excerpt daripada nama orang yang menulis fasal-fasal ataupun bait-bait qasidah ni, ataupun kita boleh katalah dalam buku Maulid Dibai ni yang menulis dia adalah bismillahirrahmanirrahim, nama dia Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Tu nama dia ada laqab. Okey, laqab tu maknanya title lah kan, ataupun dia punya nama panggilan, tempat kelahirannya. Jadi kalau kita lihat kat sini kan Ustazah, Ad-Dibai tu dia nasabkan ataupun dia nisbahkan kepada datuknya. So nama datuknya adalah Ali bin Yusuf Diba. Yang maknanya maksud Diba ni adalah putih. Dia adalah bahasa Sudan lah Ustazah. Yalah, kita ni baru tahu Diba ni bahasa Sudan. Kalau tak nak Google cari dalam bahasa Arab memang tak dapat kot. Betul. Jadi seperti mana yang saya tahu kan Ustazah Fifi, Imam Abdul Rahman bin Ali Muhammad, dia juga merupakan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dari Yaman. Kemudian daripada perkampungan Zabid. Jadi perkampungan Zabid ni memang terkenal dengan banyaknya para ulama, banyaknya para salihin yang berada di perkampungan tersebut. Malahan ada yang mengatakan bahawa sahabah yang datang iaitu Imam Abu Musa Al-Asy'ari datang ke situ. Jadi dia telah mendapat keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi kalau kita lihat kan history daripada kisah hidup Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ni Ustazah, sebenarnya beliau tu masya-Allah mendapat didikan yang saya rasa seperti ulama-ulama kita juga yang lain. Beliau dididik dengan first kali diberikan ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Okay. So yang saya baca tu Ustazah, yang yalah since dia masih kecil tu ayahnya meninggal dunia. Okay, kemudian dia dijaga oleh pakciknya kan. Pakciknya pula tu mufti kat Zabid, masya-Allah. Okay, jadi bila dapat pakcik mufti tu kan, kalau antum yang kat luar tu, yang para pendengar tu ada pakcik yang ustaz ke orang-orang soleh tu, ambil istifadah, ambil peluang untuk duduk sama dengan diorang, untuk tahu ataupun kenal lagi tentang Islam, ataupun pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan masyayikh ataupun guru-guru mereka. Betul. Memang tak dinafikan lagi Ustazah Fifi. Saya juga dapat mengetahui bahawa Imam Abdul Rahman Ad-Dibai ni dia sangatlah akthar takhassusan fi ilmu al-hadis sebenarnya. Masya-Allah, dia sangat yang terkenal sewaktu zamannya adalah dia pakar dalam bidang hadis. Malahan kepakarannya tu boleh kita ceritakan bahawa selalu dia tu memberi ceramah ataupun memberi pengajaran, dan juga dia mendengar daripada murid-muridnya tentang kitab Sahih Bukhari ni hampir 100 kali. Masya-Allah. Malahan ada ulama mengatakan beliau ni menghatamkan Sahih Bukhari ini dalam masa 6 hari sahaja. 6 hari 6 hari habis semua jilid-jilid Sahih Bukhari. Masya-Allah. Jadi itu menunjukkan ketekunannya, kefasihannya tu sudah maknanya kitab hadis Sahih Bukhari ni dah jadi macam suatu rujukan yang mudah bagi dia. Jadi inilah dia, kita lihat bukan calang-calang orang yang kita membaca pengarangan kitab Maulud Ad-Dibai ni. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi Ustazah tadi kan Ustazah ada mention tentang Syekh Abdul Rahman ni merupakan antara orang yang memang suka dengan hadis. Apa gelaran bagi orang yang hafal hadis banyak-banyak ni Ustazah? Al-Hafiz.
Bukan orang yang baca Quran ataupun hafal Quran je ke dipanggil hafiz? Kalau zaman dahulu seperti mana Fifi kata kan, kalau orang dahulu memang Al-Quran ni dah jadi basic dia punya kurikulum. Okay. Jadi maknanya tidak menjadi suatu kehairanan kalau anak umur 7 tahun, 9 tahun dah hafizul Quran. Masya Allah. Tetapi apabila mereka disebut Al-Hafiz tu, maknanya mereka telah menghafal 10,000 hadis, 5,000 hadis. Jadi dia ada dia punya tingkatan. Jadi dinamakan Al-Hafiz tu kerana hadis yang maknanya bukan saja Al-Quran, malahan hadisnya juga. Masya Allah. Jadi itulah dia. Fi, kita ni ke mana lah Fi tempat dia. Masya Allah. Semoga kita ni memberi semangat untuk kita hafal Quran, hafal juga hadis. Masya Allah. Itulah bila saya Ustazah cakap tu kan, memberi semangat tu, saya teringat seorang guru saya, dia pernah share lah, kalaupun kita tak sempat sampai kita wafat tu ataupun kita meninggal dunia tu untuk kita hafal Al-Quran, tapi kalau kita dah ada niat dan kita pun berusaha untuk memperbaiki niat kita, maksudnya kita realisasikan hal tersebut pelan-pelan lah, sebab hafal ni kan perlukan kesetiaan, perlukan ketekunan. Jadi sekiranya kita wafat sebelum kita meninggal dunia, sekurang-kurangnya kita dah mula that journey. Masya Allah, betul. Innamal a'malu binniyat kan Fi. Yang penting kita kena selitkan, dan juga bukan hanya sekadar niat kan, kita kena cuba realisasikan apa yang kita niatkan. Satu hari satu ayat, lama-lama kita panggil, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Begitulah juga dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi salah satu saya teringat Fi, para pelajar yang masuk dalam sijil pengajian Islam Pergas, mereka tu ada mata pelajaran hadis, dan mereka harus menghafal 10 hadis. 10 hadis. 10 hadis. Jadi mereka tu banyaklah yang mengatakan, Ustazah, ini satu cubaan Ustazah, nak hafal Quran susah, ni kan lagi nak hafal hadis. Jadi saya cakap beri semangatlah, kalau tak ada kelas yang memberikan semangat untuk anda hafal hadis, pastinya kita tak akan terhafal pun hadis. Jadi betul Ustazah, betul. Jadi tak apa. Jadi kita sama-sama tiap-tiap hari kalau waktu ada kelas tu, kita baca 10 hadis tu, baca terjemahannya, dan mereka hayati apakah penerangan hadis tersebut. Masya Allah. Jadi itu satu kejayaan lah bagi mereka kalau mereka dapat menghafal 10 hadis. Itu maknanya orang pilihan Ustazah. Betul. Masya Allah. Mereka yang terpilih je Allah pilih untuk jadi hafiz. Jadi walaupun kita belum lagi sampai ke martabat untuk sampai ke tahap martabat hafiz yang macam seperti Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ni kan, dia mencapai martabat hafiz sebab dia hafal lebih daripada 100,000 hadis. Masya Allah. Kita ni nak baca matan, okeylah baca boleh, mungkin kita hafal mafhum je kot Ustazah. Tapi kita cubalah Ustazah, kita cuba, kita sama-sama harus selitkan insya-Allah. Jadi selain pada buku kitab tadi Ustazah kata Sahih Bukhari, yang saya dapat tahu kan Ustazah, sebenarnya Syekh Abdul Rahman ni, dia tu bukan kitab Sahih Bukhari sahaja, malahan Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Al-Muwatta, dan juga kitab Asy-Syifa. Kawan-kawan, kat sini kita ada satu kitab Syifa ni yang memang telah ditranslatekan. Jadi masya-Allah, silalah cari, ambil tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dah ada banyak publications ataupun penerbitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ni nak menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukan duduk saja macam ya aku cinta. Tidak kan Ustazah. Jadi kita perlu macam express our love dengan true actions. Jadi itu lebih bermakna cinta kita. Kita tahu first thing first, kalau kita nak tahu tentang Rasulullah tu kena belajar. Betul. Jadi sebenarnya itulah dia kan, Ustazah Fifi, bagaimana para salafus salih, para orang salihin yang ingin nak mengekspresasikan cinta mereka kepada Rasulullah, hingga kan mereka mengarang bait-bait syarahan, bait-bait syair, mengarang qasidah-qasidah, kadang-kadang periwayatan yang talkhis sejarah hidup Rasulullah SAW sebagai nak memberi peringatan untuk diri mereka dan juga kepada anak-anak murid mereka tentang kita harus sentiasa membibitkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasul itu adalah rahmatan lil alamin kepada kita semua. Masya-Allah. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, masya-Allah. Ustazah, kita cakap pasal tu kan Ustazah, sebenarnya saya teringat satu poin ni, bahawa daripada kitab Ad-Dibai ni kan, dia sebenarnya dia extract daripada kitab Maulid Syaraful Anam, fasal ke-9. Masya-Allah. So macam kalau kita lihat kan, usaha mereka tu, mereka dah belajar
mereka extract, lepas tu mereka buat sendiri madah macam Ustazah katalah, puji-pujian, syair dan sebagainya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustazah, saya nak tanyalah, okey, apa rasa-rasanya kan kelebihan kita praise Rasulullah? Apa rasa-rasanya kelebihan Maulid? Jadi macam kawan-kawan kita yang kat luar tu kan, mungkin kalau dah dengar yang siri pertama ni, terpanggil lah nak dengar siri kedua. Betul Ustazah Fifi. Ustazah Fifi tersebut cakap pasal Syaraful Anam, teringat pula saya masa saya diberi kesempatan oleh Allah dengan satu keluarga kan pergi ke Brunei. Kalau masyarakat di Brunei pula, mereka ni popularnya, mereka ni tak baca amalan yang mereka amalkan bukan membaca Maulid Adibai seperti mana kita di Singapura, tapi mereka memilih Maulid Syaraful Anam. Jadi memang suatu kelainan lah bagi saya dan keluarga apabila mendengar dekat masjid kan, dan mereka juga membuat sambutannya sama juga daripada malam pertama hingga malam ke-12 ni. Jadi tiap-tiap masjid seluruh Brunei semuanya membacakan kitab Maulid Syaraful Anam. Masya-Allah. Tapi kalau nak suruh saya recap balik macam tadi, tak ingat lah Fi, dia punya madahnya tu lain, tapi lenggok dia tu sama juga, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Masya-Allah, para pembawanya pun boleh tahan. Baik, sekarang kita pergi balik kepada tentang tentang kelebihan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin kongsikan kepada anda sekalian bahawa kalau kita lihat kalau kita nak cek diri kita, adakah kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita boleh semak sendiri. Seperti mana ada kata ulama mengatakan, kalau seorang wanita tu macam mana dia nak tahu dia mengandung ke tidak? Kadang-kadang dia mual-mual, mabuk gitu kan. Jadi maknanya seolah-olah ini ada macam sesuatu yang tak kena kan. Jadi begitulah juga kata para ulama, ada juga tanda-tanda yang kita boleh semak dekat diri kita. Adakah kita ni cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ataupun tidak? Jadi ada, saya berikan kat sini 3 perkara sahaja yang sebenarnya kita memang selalulah kita ketahui, iaitu yang pertama, para pendengar sekalian, keinginan yang amat kuat untuk bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, kita nak membibitkan perasaan rindu yang melebihi, kata para ulama tu, rindu dia tu melebihi rindu kita kepada ahli keluarga. Contohnya rindu kita pada suami, rindu kita kepada anak. Jadi kita cuba bayangkan kalau kita ni belayar sebulan kena kerja. Kemudian bagaimana rasa rindu tu? Maka kata ulama, rindu anda itu kepada Rasulullah melebihi rindu kepada keluarga, malah rindu kepada nak balik rumah, nak rehat dekat katil sendirilah, rasa macam itu kan. Apabila anda dapat merasakan rindu kepada Rasul tu melebihi rindu keluarga dan rindu kepada harta benda anda, maka itulah tandanya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi ini adalah yang saya kongsikan ni adalah daripada hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan oleh Rasulullah sendiri, sesungguhnya demi jiwaku di genggamannya akan datang suatu masa di mana ada golongan yang tidak dapat melihatku, tetapi kerinduannya untukku melebihi kerinduannya kepada keluarga dan harta bendanya. Itu mafhum hadis lah yang saya ungkapkan oleh hadis. Baik, kemudian kita pergi yang pada kedua, iaitu mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tu memang kita selalu biasa dengar tentang mengamalkan sunnah Rasul. Jadi kita lihat mengamal sunnah Rasul ni, Fi, kalau boleh kita memang dah tahu, tapi kita kembangkan lagi. Bukan hanya contohnya sekadar pakai celak ataupun pakai songkok, tapi kita amalkan bagaimana kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Rasulullah bercakap dengan sahabatnya, malahan dengan mereka yang tidak menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun yang bermusuhan dengan Rasul, bagaimana Rasulullah boleh bermanis muka dengannya. Jadi itu yang kita cuba nak aplikasikan lebih daripada itulah. Kita nak aplikasikan hadis Rasulullah SAW, segala perbuatan Rasulullah SAW. Dan jangan lupa juga banyakkan doa, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba ulang sekali lagi Ustazah tadi doanya. Iaitu Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Kita ambil yang pendek aja. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku untuk dapat mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam baik zahir dan batin. Allah. Yang tadi Ustaz cakap tentang
zahir dan batin. Mungkin Ustazah boleh share apa maksud zahir dan juga batin. Kalau kita lihat zahir perilaku Rasulullah SAW, itulah selalu bermanis muka, berpakaian indah saja. Dia tak semestinya mahal tetapi bersih, indah, dan juga kebaikan Rasulullah tu katanya seperti tiupan angin. Maknanya kalau dia jumpa sahabatnya, sahabat nak beri salam tu, tapi Rasulullah pasti akan yang pertama beri salam. Dia selalu mereka tu nak katakan berlumba-lumba tahu. Nak cakap siapa nak beri salam dulu, masya-Allah. Tapi mereka tak tahu macam mana Rasulullah selalu dapat yang pertama. Masya-Allah. Dan kalau tentang batin Rasulullah SAW itu satu yang kita tak dapat nak pertikaikan lah. Kan hati baginda Rasulullah SAW sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan. Kalau kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW di waktu kecil, dalam keadaan yatim, ibunya tidak ada, kemudian dijaga oleh datuknya, kemudian dijaga oleh pakciknya, namun tidak ada satu pun di dalam kita panggil riwayat hidup Rasulullah yang kita panggil sedih kerana tidak dibesarkan oleh keluarga, namun Rasulullah tetap bersangka baik dengan Allah SWT. Dia punya jiwanya tetap sentiasa kita kata always positive thinking. Itu pun sunnah Ustazah. Ya, positive thinking. Jadi lagi-lagi waktu sekarang ni Ustazah Fifi, waktu kita berada dalam COVID ni, betapa banyaknya kita kena ikut bagaimana pemikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pastinya dalam apa jua keadaan dalam babak kehidupan kita ini, pastinya kita tak tahu apakah sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala dah rancangkan untuk umat Islam di masa hadapan. Masya-Allah. Jadi kalau gitu Ustazah tadi yang pertama tadi kita kita recap back Ustazah. Yang pertama tadi tu keinginan untuk ikut ataupun jumpa Rasulullah SAW. Betul, keinginan yang meluap-luap. Yang kedua adalah untuk kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Baik. Dan yang terakhir insya-Allah yang paling mudah dan banyak diselitkan dalam banyak buku-buku qasidah ni, buku-buku maulid ni, tak lain tak bukan adalah berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang kita ni rasa selawat tu mudah, tetapi janganlah kita meremehkan selawat tersebut. Kerana inilah dia suatu perkara yang mana maksudnya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dan malaikatnya juga bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah dengar dalam ayat Al-Quran yang mengatakan Allah tu solat ke, Allah tu puasa, tak ada. Tapi dalam ayat ini, iaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi inilah dia satu-satunya perkara yang amat mudah untuk kita lakukan, iaitu berselawat. Jadi nak tahu kan Fifi, saya ni kan suri rumah tangga. Jadi kalau rasanya buat kerja rumah tu, tengah jemur baju, tengah masak, tengah cuci pinggan, kalau ada rasa bisikan-bisikan, ya Allah penatnya, ya Allah boringnya buat kerja rumah, saya dah tak fikir tu, selawat aja terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buatlah lagu-lagu. Jadi saya ni banyaklah juga bernyanyi-nyanyi. Kalau Fi kata istilah bernyanyi-nyanyi tu, maksudnya tu berselawat-selawat, ketiga bersendiri buat kerja rumah. Jadi saya memang rasakan, ya Allah, lagi tenang lah. Jadi saya kurang stres buat kerja rumah. Pada masa yang sama rasanya boleh bermanis muka dengan anak-anak. Seronok. Jadi bila pada masa yang sama saya niatkan apa saya buat ni, buat kerja rumah ni, semoga untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga dia punya, kita panggil apa, vibe dia, dia punya aura rumah itu, moga banyak untuk kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Semoga kita dapat amalkan bersama lah. Insya-Allah. Jadi kawan-kawan dengar tak? Jadi kalau kita bukan tengah bosan tu, kita pergi plug in dengar heavy metal ke apa, tak tahu. So untuk kill the boredom, apa yang kita buat, kita banyakkan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik Ustazah habiskan macam gitu kan. Sebab pada siri yang kedua nanti kita akan bersambung dengan tirai dengan selawat. Masya-Allah. Jadi teman-teman, saya harap apa yang telah kita kongsi pada siri yang pertama ni menjadi satu panutan ataupun ikutan kepada para teman-teman yang mendengar dan juga yang menonton Pergas TV ataupun Pergas Facebook. Jadi kawan-kawan, saya kan rasa nak tinggalkan satu homework untuk kawan-kawan. Apa kata selepas ni
cuba untuk kita buka Al-Quran. Okey, kita tengok surah Al-Fath, okey, ayat 1 hingga ayat 3. Okey, itu satu. Okey, kemudian surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 128 hingga ayat 129. Dan lagi satu surah Al-Ahzab. Ahzab yang tadi saya sebutlah tu. Ya, Innallaha betul. wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Iaitu Okey? ayat 56. Ya, betul. Jadi kita tinggalkan dulu untuk buat homework. Nanti insyaAllah kita bersambung lagi pada siri kedua dengan tema yang sama, iaitu Maulid Ad-Dibai InsyaAllah. bersama saya dan juga Ustazah Nur Khadijah Ramli. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi